Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazni binti Awang Umarov, bernomor metrik BE1711119. Pada hari ini saya akan membuat pembentakan ulasan artikel yang bertajuk Perang 6 Hari Arab-Israel Menerusi Perspektif Terorisme. Baiklah, seterusnya saya akan membentang bahagian metodologi dalam ulasan artikel ini. Fokus kajian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan Perang 6 Hari Arab-Israel berlaku selain daripada mengenal pasti dasar atau tindakan yang diambil oleh negara-negara yang terlibat di dalam perang. Untuk mengenal pasti tentang sejarah di Asia Barat, penulis telah merujuk artikel yang bertajuk Perang 6 Hari Arab-Israel 1967 Menerusi Perspektif Teori Realisme yang diterbitkan oleh penulis Muhammad Irwan Shazli Saidin, Wan Kamal Murjani, dan Azyati Azhani Muhammad Mazuki untuk melakukan ulasan artikel ini. Di dalam kajian ini, tidak ada kajian lapangan yang dilakukan oleh penulis sepanjang tinjauan artikel ini dikaji. Seterusnya, metodologi kerja ini menggunakan analisis dokumen dan kajian sejarah untuk mendapatkan data yang lengkap. Analisis ini juga dilakukan dengan menerapkan peristiwa Perang Arab-Israel pada teori realisme untuk membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penyebab perang dan teori melalui unit analisis, andaian utama, dan konsep besar yang terkandung dalam pendekatan realisme. Selain itu, analisa data juga dapat memudahkan aktiviti-aktiviti seperti ulasan jurnal ini menganalisis dan menjelaskan melalui pernyataan yang benar mengikut eviden-eviden tersebut. Seterusnya, kajian ini telah menganalisis hubung kait antara pendekatan realisme dengan peristiwa Perang 6 Hari Arab-Israel 1967 berdasarkan unit analisis, andaian-andaian, dan konsep-konsep penting yang terkandung dalam pendekatan tersebut. Hasil tinjauan berdasarkan artikel ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan realisme berjaya menjelaskan punca-punca dan tindakan para pemimpin negara yang terlibat sehingga meletusnya Perang Arab-Israel 1967. Assalamualaikum kepada Dr. Syauki. Saya Nazatul Aina binti Tahang yang bernomor matriks BE1811046. Saya akan membentangkan bahagian teori. Berdasarkan artikel Perang 6 Hari Arab-Israel 1967 yang ditulis oleh Muhammad Irwan Shazli, Wan Kamal Murjani, dan Azyati Azhani ini menggunakan perspektif teori realisme kerana ia merupakan teori utama yang mendominasikan kajian politik dunia. Dalam artikel ini membincangkan tentang teori realisme dalam politik antarabangsa, teori realisme berdasarkan unit analisis dan andaian utama dalam pendekatan realisme yang mana ia menjadi tunjang kepada kekuatan teori tersebut dalam menganalisis isu yang membabitkan politik dunia. Teori realisme dalam politik antarabangsa. Berdasarkan teori realisme dalam politik antarabangsa, ini menjadikan teori ini sebagai salah satu pendekatan dalam kajian politik dunia. Hal ini kerana ia sudah tidak asing lagi dalam memperkatakan situasi-situasi seperti Perang Dunia Kedua. Teori ini digunakan dalam artikel ini juga disebabkan kerana realisme merupakan satu teori pendekatan yang cenderung melihat sesuatu persoalan atau fenomena yang telah wujud. Teori realisme berdasarkan unit analisis. Berdasarkan unit analisis pula, ia merujuk kepada aktor atau pelaku yang bertindak dalam berperanan dalam mewujudkan hubungan antarabangsa. Dalam artikel ini juga menyebut bahawa peringkat analisis yang menjadi keutamaan negara seperti Malaysia dan Amerika. Andaian utama dalam pendekatan realisme. Andaian utama menjadi perbincangan dalam artikel ini ialah sifat semula jadi manusia. Menurut beberapa penulis, mengandaikan bahawa sifat semula jadi manusia itu adalah tamak dan mementingkan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Bahagian ide utama artikel ini pula ianya memfokuskan kepada latar belakang Perang 6 Hari Arab-Israel 1967 untuk melihat sejauh mana faktor tersebut dapat dikaitkan dengan teori realisme.
Yang pertama adalah negara merupakan unit analisis dan aktor utama dalam politik dunia, di mana dalam Perang 6 Hari ini dapat dilihat bahawa negara seperti Israel, Mesir dan juga Syria dan Jordan telah menjadi aktor utama yang menyemarakkan lagi Perang 6 Hari tersebut. Yang kedua, teori realism juga dapat dikaitkan melalui faktor manusia mempunyai sifat jahat dan tamak secara semula jadi, di mana ianya selaras dengan negara Israel yang ingin memperluaskan sempadan negara mereka dengan merampas tanah penduduk Palestin sehingga membawa kepada kebangkitan negara Arab. Seterusnya adalah peperangan adalah sesuatu yang tidak dapat dielak. Hal ini disebabkan konflik tersebut merupakan rentetan kepada perbalahan berterusan daripada perjanjian damai yang termeterai pada tahun 1949, yang mana serangan Israel ke atas Mesir ini telah menamatkan perjanjian damai tersebut dan memperpanjangkan lagi konflik yang terjadi antara negara-negara Arab. Teori realism seterusnya yang dikaitkan faktor kepada Perang 6 Hari ini adalah tindakan sesebuah negara adalah rasional. Ianya adalah selaras dengan tindakan Presiden Gamal Abdel Nasser yang menutup selatan Tiran dan juga Teluk Aqabah pada tahun 1967 bagi menghalang laluan kapal-kapal Israel, yang mana dianggap rasional kerana Israel ini telah mengancam keselamatan dan juga kedaulatan negara Arab. Seterusnya adalah teori realism yang mana kuasa mampu menjamin keamanan dan juga kestabilan negara, yang mana telah mendorong tercetusnya Perang 6 Hari antara Arab dan juga Israel ini. Ini disebabkan dalam Perang 6 Hari ini, setiap negara yang bertikai cuba untuk meningkatkan tahap ketenteraan dan persenjataan untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Bukan itu sahaja, malah teori realism ini juga dapat dikaitkan dengan keseimbangan kuasa yang mana telah mendorong negara untuk mengelak dominasi satu kuasa besar yang berupaya mempengaruhi ataupun mengancam keselamatan negara lain. Contohnya, sebelum berlakunya Perang 6 Hari ini, Syria, Jordan dan Mesir telah menyokong kesatuan Soviet Union, manakala Israel telah menjalinkan hubungan dengan Amerika Syarikat dan juga Britain. Seterusnya adalah isu kepentingan nasional dan juga kedaulatan negara, yang mana melalui krisis air, isu pencurian sempadan dan juga pengistirafan kemerdekaan Israel telah menjadi satu ancaman kepada negara Arab sebelum berlakunya Perang 6 Hari. Dan akhir sekali adalah teori realism ini dapat dikaitkan dengan bantu kendiri ataupun self-help bagi memperkuatkan lagi pertahanan negara, bagi menjaga keamanan dan juga kepentingan nasional. Dalam konteks Perang 6 Hari ini, kita dapat lihat bahwa Israel ini telah membangunkan atau memajukan lagi teknologi ketenteraan mereka kerana bimbang jika kehadiran mereka di negara Arab ini tidak disenangi majoriti dunia Arab. Sekian saja daripada saya, terima kasih. Berdasarkan daripada artikel yang dirujuk, isi perbahasan dan perdebatan yang ditemui ialah para sarjana telah membahaskan persoalan sejauh mana Kesatuan Republik Sosialis Soviet USSR bertanggungjawab atas pecahnya Timur Tengah pada tahun 5 Jun 19 antara anggota kepimpinan kolektif yang telah menggulingkan Nikita Khrushchev pada Oktober 1964. Menurut tafsiran ini, Perdana Menteri Soviet Alexei Kosygin Kyo ragu-ragu apakah pelanggan Arab mereka bersedia untuk berperang melawan Israel. Akhir sekali, dalam laporan itu menunjukkan bahawa Kremlin tidak berminat untuk meminta Israel dan bahawa perang pada Jun 1967 adalah hasil dari diplomasi kekok Moskow, salah perhitungan dan ketidakmerencanaan agresif Israel terhadap Syria dan untuk mengecewakan apa yang diduga. Ringkasan itu menunjukkan bahawa Moskow menggunakan dengan khayalan bahawa Israel lemah dan tidak boleh mengambil risiko, bahawa tindakan pencegahan akan menghalangi Israel untuk berperang melawan Syria. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Izzati binti Amran dan saya akan mengulas mengenai kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam artikel ini. Antara kekuatan yang terdapat dalam artikel ini ialah penulis dapat mendedahkan kepada pembaca tentang Perang 6 Hari secara terperinci. Hal ini demikian kerana pembaca secara langsung dapat mengetahui dan memahami teori realisme dan Perang 6 Hari dengan lebih mendalam. Seterusnya, kelebihan kedua yang terdapat di dalam artikel ini ialah penulis berjaya mengupas teori realisme dan sejarah Perang 6 Hari dengan baik. Penulis berjaya memberi fakta baharu mengenai andaian sikap-sikap manusia dan penulisan ini dapat difahami dengan mudah. Akhir sekali, penyusunan fakta merupakan kekuatan terakhir yang terdapat dalam artikel ini. Penulis menyusun maklumat dengan menarik melalui cara
tajuk utama dan subtopik dipisahkan. Seterusnya, kelemahan yang terdapat di dalam artikel ini ialah penulis tidak memasukkan data sokongan empirikal di dalam penulisan beliau. Maksudnya di sini, penulis hanya menumpukan kepada mengurai mengenai konsep-konsep dan teori-teori, manakala bagi sokongan kajian lalu ataupun data yang didapati secara sendiri daripada kajian beliau tidak dimasukkan.